Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. 3 Badan Peguam Malaysia mengkritik tuntutan ahli politik agar Perdana Menteri PM campur tangan dalam sistem keadilan negara, menyifatkannya sebagai menjijikkan dan tidak berperlembagaan. Majlis Peguam Malaysia, Persatuan Undang-Undang Sabah dan Persatuan Peguam Bela Sarawak secara bersama-sama menyifatkan tuntutan campur tangan dalam sabitan jenayah Datuk Seri Najib Razak serta menggantikan Peguam Negara AG adalah bertentangan dengan demokrasi berperlembagaan Malaysia dan institusinya. Adalah amat membimbangkan bahawa gesaan untuk campur tangan dalam proses kehakiman atau untuk menggantikan AG sekarang dibuat secara terang-terangan mengabaikan prinsip pengasingan kuasa dan demokrasi berperlembagaan Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara yang menghargai pengasingan kuasa antara cabang eksekutif, perundangan dan kehakiman. Kerana ini akan menyediakan semak dan imbang antara satu sama lain, kata mereka dalam satu kenyataan. Mereka mengeluarkan kenyataan itu susulan desakan pemimpin UMNO supaya PM campur tangan dalam sistem kehakiman, khususnya membabitkan kes Najib yang dikekalkan bersalah oleh Mahkamah Persekutuan. Selain itu, Ahli Parlimen Pengerang, Datuk Seri Azalina Othman Said dalam ucapan pada taklimat Presiden UMNO turut menggesa PM Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melantik AG dalam kalangan orang sendiri supaya mudah dikawal. Dalam kenyataan bersama itu, Presiden Majlis Peguam Malaysia Karen Chia Yilin, Presiden Persatuan Undang-Undang Sabah Roger Chin dan Presiden Persatuan Peguam Bela Sarawak Antonio Sim berkata campur tangan politik dalam apa jua keadaan terutamanya satu kepentingan awam yang besar akan menceroboh fungsi dan tugas AG dan mahkamah. Tingkah laku yang tidak berperlembagaan itu akan mengakibatkan penghakisan keadilan yang teruk dan akan menimbulkan fitnah terhadap integriti AG serta badan kehakiman. Petisyen sedemikian oleh ahli politik ini mengimbau kembali zaman gelap krisis kehakiman 1988 yang melagakan eksekutif dengan badan kehakiman yang seolah-olah menghilangkan imej badan kehakiman sebagai tonggak tadbir urus yang bebas. Kami percaya bahawa PM akan melakukan perkara yang betul dan tidak bertindak sebaliknya. Kerana itu akan menjadi penyalahgunaan kuasa yang tidak wajar dan penghinaan kepada sistem keadilan, kata mereka. Badan Peguam itu mengingatkan ahli politik bahawa tugas utama AG adalah untuk menegakkan integriti sistem keadilan dalam kuasanya di bawah Perlembagaan Persekutuan dan tugas utama Badan Kehakiman adalah mentafsir dan melaksanakan undang-undang. Mereka berkata bahawa teras Badan Kehakiman adalah kebebasan hakim untuk menggunakan kuasa mereka tanpa sebarang pencerobohan daripada individu, entiti atau parti politik. Badan Kehakimanlah yang memikul tanggungjawab menyelesaikan pertikaian secara adil mengikut undang-undang semasa, tidak mempedulikan permintaan ahli politik atau orang lain. Keberanian untuk ahli politik meminta campur tangan PM dalam kes ini jika benar adalah tidak boleh diterima dan tidak masuk akal. Sebagai sebuah negara, Malaysia telah menyaksikan pergolakan yang memuncak dengan penggantungan serta penyingkiran Ketua Hakim Negara ketika itu Tun Saleh Abbas dan hakim-hakim lain menandakan permulaan perubahan negatif dalam persepsi awam terhadap badan kehakiman. Majlis Peguam Malaysia, Persatuan Undang-Undang Sabah dan Persatuan Peguam Bela Sarawak mengecam mana-mana tindakan ahli politik yang meminta campur tangan oleh PM dalam perkara yang berterusan di hadapan badan kehakiman dalam semua perkara yang material, kata mereka. Para peguam juga mengecam tindakan peguam sama ada terlibat atau tidak terlibat dalam kes itu yang membuat kenyataan negatif yang menjejaskan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan. Mereka berkata apa-apa keputusan yang dibuat harus diterima dengan penuh hormat, terutama apabila kenyataan sedemikian tidak betul di sisi undang-undang dan mempunyai kesan mencetuskan ketidakpercayaan terhadap badan kehakiman oleh rakyat yang mungkin tidak tahu yang mana lebih baik.